Bukan moden, masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari dan salam Jumaat yang penuh barakah pada hari ini. Bersiaran secara langsung bersama saya, Uyana Arsyad, dan rakan tugas saya, Fiza Sabjahan, untuk siaran 15 Mac 2024. Okey, 15 Mac bersamaan dengan 4 Ramadan hari ini, dan hari ini hari Jumaat di sesetengah negeri dah pun mula bercuti, Yana. Betul. Dan saya kira bila waktu bercuti ni ataupun di hari Jumaat ni, ramai juga ibu-ibu yang dah fikir kan hujung minggu ni nak pulang untuk berbuka puasa bersama dengan atuk, nenek dan juga ahli keluarga. Ada juga dalam kalangan kita ni, macam kita ni mungkin dah hari ni 4 Ramadan, dah 3 Ramadan ni kita berkesempatan berbuka puasa dengan keluarga. Betul. Tapi mungkin ada juga pasangan yang mungkin di berjauhan ataupun ibu dan ayah ataupun anak yang mungkin di universiti ataupun di sekolah berasrama. Jadi di kesempatan hujung minggu ni mungkin tak sabar nak pulang untuk meraihkan Ramadan ini bersama dengan keluarga. Betul tu. Dan bercakap pula tentang menu berbuka puasa, apa agaknya menu anda berbuka pada hari ini? Awak masak apa semalam yang saya tengok? Awak masak kari ayam semalam? Ya, masak kari ayam upon request. Wow. Jadi itulah untuk Ramadan kali ini tidak terlalu sibuk. Alhamdulillah. Jadi boleh masak untuk keluarga yang tercinta. Dan kepada anda, kalau ada menu-menu best yang nak kongsi bersama dengan kami, ayo hantarkan, kongsikan, snap gambar cantik-cantik, buat video lawa-lawa, tag kami di Wanita Hari Ini TV3. Tapi Yana kata snap gambar kan. Saya kata ayo hantarkanlah hidangan sekali ke kami. Why not? Itu lebih afdal. Okey. Tapi kalau kita bercakap tentang makanan, dan kalau kita cakap tentang makanan dan juga bulan puasa ni, sebenarnya makanan ni kalau kita suka ataupun percaya ataupun tidak, sebenarnya makanan ni dia sentimental. Dia akan memwujudkan memori. Sebab kadang-kadang dari setiap makanan ataupun hidangan yang ada, sama juga dengan tempat, dia akan mengembalikan memori kita bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Dan kadang kita makan ni teringat arwah atuk, arwah nenek, arwah ayah, arwah ibu dan sebagainya. Dan momen-momen inilah sebenarnya kalau saya suka sangat bulan Ramadan ni, sebab bulan Ramadan ni macam mana sibuk pun kita akan cari masa untuk berbuka bersama ataupun bersahur bersama. Betul. Itulah masanya untuk kita mengeratkan lagi hubungan antara ahli keluarga. Mungkin sebelum ni tak pernah makan malam bersama-sama. Nah, waktu bulan puasa ni lah kita akan bersama-sama. Dan ini juga mungkin dapat menyemarakkan semula ataupun mengimarahkan lagi hubungan yang mungkin satu ketika dahulu dah dingin. Betul. Kadang-kadang hubungan rumah tangga ni kadang-kadang isteri sibuk, suami sibuk, hubungan tu jadi dingin, makan pun tak sama dan sebagainya. Tapi kita nak kongsikan tentang dingin ini sebentar lagi. Tapi sebelum tu, apa kata anda saksikan dahulu rangkuman TikTok yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita hari ini. Silakan. Kau pernah ada kawan ke ataupun boyfriend, girlfriend kau ke, bila tengah bergaduh ataupun ada argument, terus dia hilang, dia akan ghost kau. Dia bagi what is called silent treatment. Bolehlah nak argue kalau dia ni jenis avoidant ke, tak suka konflik ke apa semua, tapi kalau dia buat macam tu every time, boleh jadi dia punya manipulative technique, cara dia untuk punish kau. Kenapa benda tu manipulatif? Sebab sebenarnya dia tahu, contohlah kalau kau jenis yang bila ada argument, bila ada masalah, kau nak settlekan masalah, dia tahu kau akan attach dengan masalah tu and kau takkan boleh move on selagi masalah tu tak settle. Bekal kita hari ni. Ya Allah, terima kasih. No! Kena masak sendiri. Ayam dah sedap. Kena masak sendiri. No. Ray. I said, are you all right? I'm fine. Hey, talk to me. Whatever you say to me in confidence is between us. You know that, right? I don't have anything to tell you. I'm fine. I'm fine. Tak ada apa-apa. Okey je. Ya ke? Okey. Tapi ghosting tu saya pula rasa kadang-kadang bukan sebab kita tak suka ke kita apa, sebab kadang-kadang cuma kita rasa macam kita perlu bersendiri. Jadi kita tak ada niat pun nak ghosting. Kita macam biasa buat sendiri. Okey. Dan itulah yang kita nak bincang pada nanti hari raya kita hantarlah mesej selamat hari raya, mak Zia Patah, minta maaf lah terlupalah mesej you. Macam tu. Yang setahun yang lalu mungkin. Okey. Kita nak kongsikan topik ini, tapi ini dalam konteks hubungan rumah tangga lah, dingin dalam rumah tangga ataupun silent treatment ya. Kadang-kadang dalam kalangan pasangan ni, mereka ni tak suka untuk berkomunikasi ataupun bercakap,
tapi mereka lebih gemar untuk berdiam diri ataupun memendam rasa. Tapi saya pula rasa kadang-kadang lebih baik kita berdiam diri daripada kita menyemarakkan lagi api kemarahan dua-dua pasangan itu. Kalau suami tengah marah, seeloknya isteri diam. Kalau isteri tengah marah, seeloknya suami diam. Tetapi mungkin ada garis tengahnya yang mana kalau berdiam diri itu sampai bila? Adakah tiap kali bergaduh, berdiam diri tidak langsung ada komunikasi yang akhirnya akan mengeruhkan lagi hubungan rumah tangga tu? Saya kira kena ada tarikh luput jugalah ya. Tempoh tarikhnya kalau nak diam tu berapa lama perlu diam. Tapi bukan kita nak bincangkan tentang ini. Kita akan kongsikan bersama dengan pakar kita sebentar lagi. Tapi anda juga kami nak dengarkan dan juga santuni pandangan dan juga komen anda. Kalau mungkin anda ada pendapat anda ataupun mungkin anda rasa anda juga pernah melalui situasi yang sama ataupun sukar untuk mendapat jalan keluarnya, kongsikan bersama kami di platform media sosial Facebook WHI TV3. Kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jadi siapa yang awak ghosting? Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Tengok cara abang pusing cerita macam salah sayang pula. Abang patut jadi lawyer lah, bukan accountant lah. Dia jangan biadab dengan suami, okey dah lah. Jangan hipokrit dengan isteri Is. Makin lama sekarang ni abang rasa perkahwinan kita ni makin toksik, tahu tak? Kunci rumah sewa tu abang masih ada lagi. Abang akan tidur sana, saya tidur sini. Tidur je kat sini. Selamat malam, abang. Maafkan saya. Dia blue tick aku. Kenapa tak reply dan minta maaf kan? Fiza, jangan kahwin paksa, Fiza. Ya ke? Bukan kahwin paksa. Okey, kadang-kadang kahwin paksa tapi awak tak rasa ke kadang-kadang perasaan ataupun rasa sayang ke, cinta ke, itu semua boleh dipupuk perlahan-lahan. Jadi dalam hubungan rumah tangga ataupun dalam apa saja situasi sebenarnya banyak permasalahan yang boleh diselesaikan kalau kita belajar untuk mendidik diri kita. Betul. Tapi ini yang bukan kita lah nak kongsikan. Kita nak kongsikan ini bersama dengan dua orang tetamu kita yang dah pun bersama dengan kita. Di sebelah saya, kita bersama dengan Haiza. Apa khabar Haiza? Baik, alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Punya subang macam ulat gonggok. Awak, saya nampak macam coklat. Oh ya, belum puasa tu. Baik, dan kita juga bersama dengan Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz yang merupakan seorang perunding motivasi yang tak asing di Setiap Wanita Hari Ini. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ni dia 3 lawan 1 ni? 3 lawan 1. Satu dia bawa ulat gonggok. Saya pula macam meja punya ni. Kawan saya bulan puasa dia cakap pasu ni macam ikan bawal. Semua bertukar Dia kata ni ikan bawal. Sejak Ramadan lah. Sejak Ramadan. Dia boleh pegang semalam je. Dia pegang kata macam ikan bawal lah. Dia kata. Okeylah, Cik Fazli kata ni macam perut lembu. Risau lah bulan puasa. Okey. Alright. Mungkin dah boleh fikir juga lah. Mungkin penonton boleh fikir lah. Lauk apa? Menu apa? Apa ni, masak kicap ikan bawal ke? Bukan? Okey. Kalau kita cakap kita tak nak dingin. Jadi kita kena adalah sentiasa berkomunikasi, gelak tawa dan sebagainya yang akan menyemarakkan lagi hubungan kekeluargaan dan juga hubungan rumah tangga. Mungkin Cik Fazli boleh kongsikan. Kalau kita nak cakap tentang dingin dalam rumah tangga tu, mungkin konotasinya berbeza dan luas kan? Jadi apa yang Cik Fazli nak sampaikan dalam topik ni? Sebenarnya kalau kita bercakap tentang dingin dalam rumah tangga, kita kena tengok juga apa yang kita impikan dalam rumah tangga. Kan, suasana yang macam mana kita impikan. Biasanya secara natural ataupun secara semula jadinya, bila kita bayangkan perkahwinan indah dan perkahwinan yang selalu berbual, bercakap, ada sentuhan, ada gurauan, kan? Ada maknanya ada layanan.
Maknanya kalau contoh, kalau suami balik, isteri sambut. Contoh. Sambut depan pintu. Assalamualaikum bang, selamat datang ke rumah kita. Contoh lah. Contoh. Saya nak naik flight lah pula. Maknanya ada suasana yang ada kepelbagaian emosi yang banyak emosi yang positif. So itu adalah impian kita. Tetapi dia jadi dingin apabila benda ni tak berlaku. Saya bagi satu contoh. Dalam rumah tangga ni, antara benda yang paling best dalam bila kita bersuami isteri ni adalah apabila kita bersahabat dengan isteri kita, dengan suami kita. Apa maksud bersahabat? Kan? Ramai orang dia hanya fungsi suami isteri ni maknanya fungsi pengurusan. Betul. Suami mengurus tanggungjawab, suami nafkah, isteri mengurus rumah tangga, contoh masak dapur apa semua. Hanya bersifat fungsi dari segi pengurusan. Tapi dari segi emosi tak ada. So kawan ni sebenarnya bila kita berkawan dengan seseorang, apa yang best kita berkawan dengan seseorang? Salah satunya adalah berbual. Betul, sembang. Kita duduk kedai makan, kedai mamak berbual, kadang-kadang jumpa balik kan. Sampai 3-4 jam tak sedar. Ya Allah, dah 12 tengah malam. Kan maknanya seronok berbual. Berbual tu kadang-kadang bukan tentang kita pun, kadang-kadang tentang orang lain. Betul. Bukan mengumpat lah, tapi maknanya cerita tentang kawan-kawan, perkembangan apa semua kan. Tapi tak asyiknya berbual tu sampai tengah malam. Dan kelakarnya kadang-kadang sebelum berkahwin boleh pula berbual on the phone kan. Kenapa kalau dengan suami dia macam tak ada cerita ya ke wak? Bukan. Maksudnya bila Tuan cakap tadi kan, dengan kawan tak macam-macam story ada bila bersama dengan suami kadang-kadang jadi macam apa lagi nak cakap tapi sebenarnya dia gogo kot kawan. Tapi sebenarnya banyak je benda yang boleh kita borak kan. Tapi untuk Kak Haizah sendiri kan, 17 tahun telah mendirikan rumah tangga dengan suami kan. Ada tak melalui fasa-fasa yang macam tadilah tak tahu dah nak cakap apa, nak bersembang apa pun dah tak ada point dan lebih kepada pengurusan rumah tangga kita dengan hal kita cari rezeki, cari duit bersama-sama, nak uruskan anak dan sebagainya. Pernah tak melalui fasa-fasa? Kalau melalui fasa yang tak bercakap, senyap je tu tak pernah, alhamdulillah lah setakat ini kan. Tapi kalau kita kadang-kadang terasa macam lalu kita balik kerja penat ke, dia pun balik kerja penat ke, yang jenis lalu zest terus ni atas mandi, padahal bukan tak nak tegur pun. Tapi macam ibaratnya macam kita rasa kita dah cakap kejap macam dah cakap tapi cakap dalam hati. Tak cakap kat mulut lah. Itu telepati. Faham kan lah macam tu. Faham sendirilah. Lepas tu dia kata tak ada dah dari ni atas dah. Tadi terus mandi ke apa kan, lepas tu turun bawah. Okey, duduk, borak lah. Tapi sebenarnya bukan sengaja kan. Itu orang panggil PPS lah, faham sendiri. Insting tu ada. Tapi kalau kita bercakap tadi dalam konteks hubungan komunikasi yang mungkin dah semakin kurang, mungkin disebabkan oleh kita selesa. I faham you, you faham I. I dah kenal you, you pun dah kenal I. Jadi tak perlu bercakap banyak pun kita dah tahu dah. Maksudnya you lalu je I tahu. You tadi balik main bola. Contoh. Gitu. Tapi Cik Fazli, kadang-kadang dalam konteks hubungan rumah tangga ni yang paling kita takut bila jadi dingin tu apabila dia tak bercakap dalam konteks yang kita ni sebenarnya memendam rasa. Contoh macam silent treatment. Kadang-kadang sebenarnya suami dia mungkin kecil hati dengan isteri. Isteri mungkin kecil hati dengan suami. Dia tak nak cakap, dia tak nak luahkan sebab ada banyak konteks yang difikir. Mungkin kalau dia luah jadi lagi besar ke, serba salah dan sebagainya, dia simpan. Tapi kadang-kadang silent treatment yang menyimpan ni pula dia mungkin juga boleh menyebabkan masalah jadi lagi besar sebab kita tak bagi tahu pun apa yang kita tak puas hati, apa yang kita sakit hati, apa yang kita tak suka itulah macam itu. Pertama saya ingat kita kena bezakan komunikasi sewaktu keadaan biasa dan komunikasi sewaktu konflik. Sebab keadaan biasa pun sebenarnya kita kata walaupun dah lama kahwin, faham segi PPS PPS. Saya pinjam ayat tu nanti. Sebenarnya pada saya mengenali pasangan ni adalah proses panjang hayat. Kita ada perkara-perkara yang kita boleh faham hanya dengan berdiam pada perkara-perkara tertentu. Tapi tak semua perkara. Ada perkara yang berubah. Kan contoh ada suami suka makan kambing kan. Dah kena gaut dah tak suka dah. Faham. Tak boleh walaupun suka tak boleh makan maknanya. Tapi maksudnya perubahan tu berlaku disebabkan kesihatan, kematangan, komitmen dah berubah kan. Jadi sebab itu pada saya pertama bila kita bercakap pasal komunikasi, memahami pasangan adalah dinamik. Kena sentiasa cuba untuk faham pasangan. Itu satu. Yang kedua, bila sebut tentang diam, saya kata diam kena bezakan juga. Sebab ada diam silence, ada satu istilahnya diam lah. Yang kedua adalah diam sebagai silent treatment. Dia kena beza. Sebab ada diam mengelak konflik, mengelak provokasi. Yang mana diam tu akan meredakan. Khususnya saya rasa orang yang paling pandai kena diam ni lelaki. Sebab tu saya kata para isteri sekalian, bersyukurlah bila suami anda bijak diam. Sebab
kita kena ingat, kalau dia jenis agresif, dia jenis suka maki hamun, saya rasa itu keadaan lebih teruk. Satu. Yang kedua yang lebih bahaya, jangan ingat, kita jangan lupa, lafaz talak dekat dia. Suami. Lafaz talak dekat dia. Jenis ringan ni kejap-kejap dah sebut, kejap-kejap sebut kan. Isteri masak garam lebih, kau ni kan aku cek. Kau pula kita tengok. Dahsyat tu. Maknanya semudah itu bahaya. Sebab itu pada saya bersyukur bila suami dia diam. Okey, cuma isu dia, macam mana kita nak tentukan diam ini adalah diam yang mengelak provokasi dan diam yang bersifat silent treatment. Okey. Dia kalau kita nak tengok, dia mesti tengok kepada niat. Orang yang mendiamkan dia tu apa tujuan dia? Kalau dia diam, aku diam ni sebab engkau punya pasal lah kan, aku nak hukum kau. Jadi aku akan diam. Itu silent treatment. Itu silent treatment. Okay. Sebab apa? Sebab bila dia diam, dalam otak kita ada satu bahagian yang dia akan activate bila kita rasa sakit pada badan kan. So bila kita diam terhadap pasangan tu bahagian otak tu yang sama tu akan aktif. Bahagian yang sakit tadi tu. So sebab tu kita sakit bila di reject. Kita sakit bila kita tanya soalan pasangan diam. Sakit, kita rasa sakit. Okay, so itu adalah silent treatment. Sebab apa? Sifat dia adalah untuk menghukum, sifat dia adalah untuk memberi pengajaran. Kau ni sebab tingkah laku kau ni, aku buat ni sebab kau. Ini semua salah kau. Okay. Tapi ada orang yang memang dia tak reti. Dia tak pandai nak express, dia tak pandai nak, dia bukan asertif. Dia nak sebut I tak boleh lah you macam ni. Dia tak boleh nak sebut. Maka dia diam. Dia diam tu untuk meredakan emosi dia dulu. So orang macam ni sebenarnya diam tu adalah golden untuk dia lah. Adalah untuk dia bertenang terlebih dahulu. Dia nak cari momen yang sesuai bila dia nak bercakap dengan pasangan ataupun dia. lupa kata ustaz cakap. Kalau macam tu pun bahaya juga. Tak, ada juga pasangan yang macam ni. Ada dia tanya saya, Cik Fazli boleh tak macam contohkan macam kami ni bila bergaduh kami masing-masing diam. Lepas tu kami tak minta maaf. Tapi kami buat masing-masing buat tak tahu baik. Last okey je Last okey. Okey, saya kata soalan saya macam ni. Masih teringat lagi tak hal yang lepas? Masih terganggu tak? Dia kata kalau ingat terganggu sikit-sikit. Okey, tapi sekarang ni lebih baik tak hubungan? Maksudnya bila baik tu okey tak? Kata okey. Saya proceed je. Okey, baik. Memilih itu lagi bagus lah. Sebab dia ada dua kemungkinan. Sebab ada orang dia diam, dia tak minta maaf, dia tak boleh nak move on. Okey. Sebab ada orang cara dia minta maaf kadang-kadang bukan kata-kata. Dengan perbuatan mungkin. Perbuatan. Tapi selalunya lelaki. Kalau perempuan kita ni kita kena express, kita kena sampaikan, luahkan. Tapi kan saya rasa bukan saya tidak berpihak pada wanita. Jarang-jarang saya macam ni. Tapi kadang-kadang saya rasa seorang wanita pun dia kena bagi tahu. Sebab tak ada lelaki ataupun tak ada sesiapa yang boleh membaca kotak fikiran kita. Bermakna kalau kita nak hubungan tu mudah, kita kena bagi tahu. Tapi dalam cara yang terbaik lah. Maksudnya macam, oh sayang, I rasa I tak suka lah you begini-begini. I rasa I kurang selesa. Dan key point dia adalah cara. Okey. Tapi kan, menurut Kak Haizah sendiri, ada tak rasa macam tempoh perkahwinan itu akan menentukan sama ada kita ni sebenarnya akan telus dengan pasangan kita, akan bercakap dengan pasangan kita ataupun tidak. Contohnya, orang yang dah lama berkahwin, mungkin dia lebih mengenali pasangan dia tu bagaimana. Orang yang mungkin setahun, 2, 3, yang masih lagi, aku diam kau pujuklah aku. Takkan itu pun nak kena cakap. Surat lawak. Macam tu. Adakah tempoh perkahwinan itu juga memainkan peranan? Untuk mungkin dia baru waktu dia berkahwin, mungkin dia masih lagi nak gali pasangan dia ni orang yang macam mana kan. Saya rasa tempoh perkahwinan tu yang kita kena pandai ambil kesempatan kot untuk mengenali siapa pasangan kita dan masih lagi apa orang kata merasakan yang ada satu benda yang kita tak tahu lagi pasal dia. Jadi itu yang rasa seronok saya rasa. Yang membuatkan eksplorasi tu terus berlaku. Kadang kita rasa macam tahu semua tapi sebenarnya masih. Jadi tempoh perkahwinan tu gunakan sebaik mungkin lah. Berbalik kepada apa yang Cik Fazli kata tadi tu, kita nak kenal pasangan kita, dia sentiasa proses perkenalan tu ongoing lah. Sebab kita akan berubah mengikut middle age crisis dan sebagainya. Itu pendapat kita. Tapi kita nak santuni juga pendapat mereka di luar sana tentang topik hari ini. Silakan. Tak dengar. Okey, kalau you tanya I, silent treatment kena ada tapi bersesuaian dengan keadaan. Sebab I tak nak macam kalau I tengah marah, dia pun sama-sama marah, so macam tak best. So, kalau dia tengah marah, I bagilah silent treatment tu. Tapi tak boleh lama. As a husband and wife, I would say it's best kalau kita settlekan masalah kita tu sebelum kita tidur. Okay, silent treatment tu dia sebenarnya okey untuk perempuan. Perempuan kan beremosi kadang-kadang. Tapi untuk lelaki tak boleh silent treatment ya. Perempuan silent treatment maksudnya lelaki tu kena tahu kenapa dia silent treatment. Mesti ada something wrong. Tapi untuk lelaki silent treatment, I rasa itu adalah salah sebab dia kena tunjuk contoh yang baik kepada isteri dia. Kalau macam you selalu tak
Selalu jugalah. Sebab I macam tu, I memang kalau ada masalah, I cuba untuk keep it to myself. Tapi my husband dah kena I, dia akan terus confront, tanya what's wrong, what happened, cerita dengan I. So dia dah faham. Silent treatment tu boleh, tapi kita orang pun kadang-kadang silent treatment juga, tapi tak lama lah. 1 jam, 2 jam and then kita akan duduk bincang balik lah. Sebab silent treatment ni actually akan membakar diri. Sebab pasangan tak akan tahu apa yang kita nak, apa yang kita tak okey, apa yang kita tak puas hati. So dia tak akan dapat baca fikiran kita, baca hati kita. So untuk mencari jalan penyelesaian tu adalah lebih baik kita duduk dan sama-sama bincang. Dan kita kena jadi pasangan yang mendengar dan react apabila perlu. Sama lah apa Wati fikir dengan apa Fiza fikir. Saya kira bukan saya dengan Wati. Saya kira mungkin ramai orang betul. Berfikiran begitu. Sebab kita bercakap dalam keadaan yang rasional lah. Sebab kadang-kadang wanita ni kita kan bersikap sensitif dan emosional. Tapi kadang-kadang emosional kita tu kena bertempat. Sebab sama ada kita nak layan perasaan kita ataupun kita nak selamatkan rumah tangga kita. Tetapi kita nak cakap dalam konteks hubungan perkahwinan yang ada silent treatment ni tadi. Saya kira kita perlu ada tarikhnya jugalah, tempoh hadnya. Silent treatment tu berapa lama Cik Fazli. Tetapi kadang-kadang isteri ni memilih untuk berdiam diri kerana mungkin mereka mempunyai pasangan yang agresif. Yang mana macam tadi Cik Fazli kata, untung kalau dapat pasangan dia yang senyap. Tahu berdiam. Tapi kalau kadang-kadang isteri tak ada pilihan lain, suka ke tak suka ke, terpaksa menahan rasa, memendam rasa ni sebab pasangan dia agresif. Kau cakap je pang, kau cakap je begitu begini dan sebagainya. Ini bagaimana pula? Pertama, kalau dia terlalu agresif, selamatkanlah diri dia dalam rumah tangga tersebut. Pang balik lah. Pada saya sebab Islam tidak menekan mana-mana pihak dalam rumah tangga. Kan? Walaupun kita kata, yalah, kalau kena pukul, itu dah melibatkan nyawa dan sebagainya, tinggalkanlah. Itu pesanan ringkas saya lah. Tetapi kalau dalam keadaan, okey, sebab dia ada macam ni. Saya ada kes-kes yang macam ni tau. Dia waktu baik sangat baik. Waktu baik dia sangat baik, dia pandai memanja, kata-kata dia memang ditanam tebu di pinggir bibir. Number one. Meleleh lah tebu tu. Betul. Kan? Tetapi bila dia bergaduh, dia memang bergaduh tu dia macam satu personality yang berbeza. Hilang yang manis tu Dia flip. Totally flip kan. Dia maki pasangan dia. Habislah, maksudnya kalau senarai haiwan kat zoo negara tu sebut habis kat pasangan itu kan. Baling barang, maki. So, isteri tak tahan lah. Tak tahan. So, saya kata orang macam ni kadang-kadang isu ni adalah tentang apa? Isu tentang pengurusan emosi. Maknanya kawalankan diri dia. Dia sangat lemah dari segi kawalankan diri. Dan dari segi tanggungjawab pula dia baik. Baik. Okay. So, kalau nak mengekalkan rumah tangga seperti ini, maknanya isteri ni kena pandai. Isteri kena pandai apa tahu? Kena pandai untuk tidak mencabar ego, untuk tidak trigger lah. Which is dengan kelembutan sebenarnya. Sebab itu kalau contoh, ada orang saya macam mana mendepani pasangannya ego. Saya kata, orang lelaki jangan arah. Tapi minta bantuan. Oh, ini tips yang bila dia ada bunyi macam apa ya, mengarah pergi sana sini ni. Kita akan rasa macam kita macam ada peraturan Tapi kan seronok juga tadi tuan ada bagi tahu pasal apa ya, anak ni dia cakap sebelum kita on air lah. Anak tu kadang-kadang menyebabkan husband and wife tu jadi dingin. Ya ke? Sebab itu macam mana? Konteks sebab, tu macam mana? Kerana yalah kasih sayang tu, manja-manja tu anak tu dah diberikan lebih. Jadi suami isteri tu tak ada. Boleh berlaku. Dan memang ada kajian-kajian tertentu menunjukkan bahawa memang ada pasangan suami isteri yang kurang kepuasan rumah tangga sejak ada anak. Sebab apa? Sebab anak tidur sekali. Anak tidur sekali. Co-sleeping. Sebab tu pada saya kena ada tempoh. Anak nak tidur dengan kita sampai bila. Dan kena ada teknik untuk menidurkan dia dengan betul. Dan Cik Fazli, saya rasa kadang-kadang saya tahu kadang-kadang orang yang terdekat dengan saya, rakan-rakan ni pun mereka tak sampai hati nak tinggalkan anak sebenarnya ataupun nak berjauh dengan anak. Tapi kami selalu juga bincangkan yang sebenarnya pasangan suami isteri ni dia suka atau tak suka, dia perlu waktu berdua bersama. Dia kena ada. Sesekali kena tinggalkan anak tu. Bukan tinggal tak sayang. Makcik boleh jaga. Dapat makcik. Tangan dah tunjuk kat sana. Makcik boleh jaga. Tapi perlu ada. Tapi tadi kan, dalam paparan tadi kan, kita dengar apa yang Elisha Sanda cakapkan. Kalau dia dengan pasangan dia, kalau dia berdiam diri tu, maknanya ada sesuatu yang tak kena. Something is wrong. Dan pasangan dia memainkan peranan untuk
bertanya akan menjadi masalah adalah apabila hanya satu pasangan ni sahaja yang berdiam diri dan mengharapkan pasangannya itu akan memberi respon ataupun bertanya, sekurang-kurangnya bertanya, you kenapa? You senyap je. Yang kita risau tu bila bertanya tak nak jawab. Lagi diam pula. Lagi ngajuk. Abang merajuk ke? Kenapa? Tak bercakap langsung ni kenapa kan? Tapi benda tu adakah perlu untuk kita sampaikan kalau I diam, you tanyalah, ataupun benda tu goes without saying. Macam you dah kena tahu dah pasangan you ni macam mana. WhatsApp lah I merajuk ni. Tapi bagi Aizah, pasangan kena faham kot. Kan? Tiba kena buat skrip pula. Okay, next apa. Tapi saya rasa penat lah Tapi saya rasa tak boleh juga. Sebab kita pun kena turunkan kita punya. Dia macam ni. Itu mengajuk dah tu. Bila mengajuk, kita diamkan diri, kita elak komunikasi. Bukan saja komunikasi verbal ni, duduk sebelah pun kita lari. Suami duduk sebelah, kita lari masuk toilet. Suami duduk depan toilet, tak keluar-keluar sampai sekarang. Itu betul-betul apa? Betul-betul mengajuk. Mengajuk ni adalah salah satu cara kita nak tunjukkan signal kepada pasangan yang ada benda tak kena dengan kita. Okey. Manja. Dan merajuk ni pada yang sayang. Merajuk pada yang sayang. Kalau merajuk pada yang tak sayang, memang lantak kau lah. Macam lagu merajuk dan bermanja. Belum fikir. Ingat lagu baru dah tu. Okey. Jadi isunya adalah apabila pasangan kita tak faham kenapa kita merajuk. Itu lagi bahaya. Kita kena beritahu lah. Sebab apa merajuk? Kenapa dia diam? Aku buat salah apa? Akhirnya 3 hari duduk termenung tu tak tahu, tak jumpa juga jawapan. Membawa kepada pasangan, contoh kalau macam saya pun, kalau sebab husband saya memang tak banyak cakap. Tapi kadang-kadang kalau tiba-tiba diam tu macam lain macam je. Saya akan start tanya lah macam kenapa. Tapi jawapan tu kadang-kadang tak dapat. Tapi ini sebenarnya, kalau kita pusing soalan-soalan ni, jawapan dia berbalik kepada komunikasi. Betul tak? Sebab tu saya rasa kena ada skill dalam komunikasi. Pertama, komunikasi macam saya sebut tadi, komunikasi dalam keadaan biasa. Keadaan biasa ni maksudnya bukan keadaan konflik. Kan kadang-kadang cuba cek balik berapa banyak kita bercakap dengan pasangan setiap hari. Cek. Kemudian apa konten dia? Kadang-kadang kita bercakap ni hanya tentang bila lah bercakap, saya bercakap pagi tadi tentang apa? Anak sekolah siapa nak ambil? Kita hanya banyak bercakap tentang fakta dan data, hak dan tanggungjawab. Hanya soal itu saja. Ini pengurusan Cik cakap tadi. Dia lupa nak tanyakan sayang, baby how's your day? Siapa buat you terluka hari ni? Sebab saya memang ada satu modul, ada 6 C yang perlu kita cek nak tengok tahap kesihatan rumah tangga. 6 C. Salah satunya adalah komunikasi. So komunikasi kalau kita pergi detail, apa konten cakap, bila bercakap kan. Itu tak tengok lagi dari segi konflik. So konflik ni pula dia kena berbincang. Nak tak nak. Memang salah satu cara menyelesaikan isu dalam konflik rumah tangga ni antara kita dengan pasangan. Nak tak nak kena bincang. Saya rasa kadang-kadang kan gadget ni pun kadang mengacau juga tau. Dia pula nak main game lah apalah semua kan. Tapi sebelum nak kongsikan kita nak akhiri topik kita pada hari ini. Tadi daripada apa yang Cik Fazli katakan tadi dan Haizah katakan tadi, kadang-kadang bila salah seorang marah kita membantu dan sebagainya kan. Ini sebenarnya kena dengan apa yang dihantar oleh penonton kita Izzah Firziz. Dia kata dia gelak. Tapi saya kadang-kala diam bila rasa penat masak. Suami pula bila tengok saya diam, dia akan banyak nak buat lawak. Itulah yang menyejukkan hati saya. Dan sebab terima kasih juga suami sedar dan faham yang saya sedang mudi. Ini kesefahaman, betul tak? Ini penting untuk kita faham pasangan kita ni bagaimana. Selain bertanya dan tak bertanya, macam ni buat lawak. Kalau mungkin ada isteri yang suka diberi pujian, ada isteri yang suka mungkin disentuh dan sebagainya. Kena tahulah pasangan sendiri tu macam mana. Tapi kadang-kadang kita gunakan anak juga. Tapi saya kira dalam konteks hubungan perkahwinan, walaupun kita sebagai isteri dan sebagainya, saya rasa kita tidak boleh menidakkan pasangan perasaan suami juga. Betul. Kadang-kadang kalau isteri asyik merajuk saja, suami fikir macam aku dah pujuk, dah tanya tak tahu. Takut dia nanti dia cari pula orang lain dia nak merajuk. Ataupun orang lain pula pujuk dia. Saya ingat macam ni. Pertama, saya nak pesan kepada para lelaki di luar sana. Yang kita berkahwin ni adalah wanita. Kena memahami wanita. Sebab biasa orang lelaki bila kita diam, kita memang tak nak diganggu. Itu orang lelaki. Bila kita diam ni kadang-kadang kita nak diam untuk diri kita, kita nak mungkin nak berfikir masuk dalam D&D. Okey. Jadi kadang-kadang cara dia layan orang perempuan, dia buat benda yang sama. Dengan niat yang baik. Jadi tak nak tanya tu kenapa, biarlah bagi dia masa. Orang perempuan pula kata bila nak masa, nak pujuk ke bila nak pujuk. Betul lah Cik Fazli cakap ni lah. Pada saya paling lama lah, jangan lebih daripada 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari.
Sebab bila kita lebih daripada 3 hari, kita akan lebih selesa untuk berdiam berbanding dengan bercakap. Nak mula perkataan tu siapa? Soalan dia siapa nak mula dulu? Alah, ego itu lah lagi ni. susah. Kita kena ikut Wati lah tadi. Dia kata 1 jam je. 1 jam je dia punya silent treatment. Wow. Okey, tapi di hujung perbincangan ni untuk Haiza sendiri, apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, mungkin ini adalah sesuatu yang kita sebagai pasangan perlu ambil tindakan itu terlebih dahulu. Kalau kita tak nak kita dilayan seperti itu, kita jangan mulakan layanan sebegitu. Saya setuju dan saya sentiasa memikirkan itu tanpa saya memikirkan yang pasangan akan buat benda yang sama pada saya. Bagi saya, apa yang perlu saya jaga. Kadang-kadang kalau kita asyik nakkan imbuhan je ataupun nakkan yang best je untuk saya rasa macam okeylah, macam kita macam rasa take not give kan. Tapi untuk saya tak kisah. Saya rasa saya perlu bagi. Jadi kat situ tenggong kata. Tapi dia kadang-kadang kalau kita ada rasa macam tak ada maknanya, asyik aku je, benda tu pun boleh mengacau juga. Betul lah. So kalau boleh jangan ada rasa tu jugalah sebenarnya. Soalan saya mudah aja. Sayang tak pada rumah tangga? Kalau sayang, kenapa tunggu nak diselamatkan? Kenapa kita sendiri yang tidak menyelamatkan? Okey, kita lock tu. Yes. Kita jangan tunggu diselamatkan Ayat status untuk hari inilah. Jangan tunggu untuk diselamatkan kerana kita boleh menyelamatkan. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fazli dan juga Haiza. Kita lock tu. Dan di bulan Ramadan ni kalau mungkin anda dengan pasangan dah lama dingin, tak tahu siapa yang nak mulakan, nak minta maaf dan sebagainya. Mulakan sekarang lah. Nampak pula muka rakan saya kat depan. Okey kan? Tak tahu siapa nak minta maaf dan sebagainya. Ni road to raya. Saya kata road to raya ni. Jadi inilah masanya mungkin di kesempatan ni, sebab kadang hari biasa malu nak minta maaf, betul tak? Betul. Ada ego. Tapi di bulan Ramadan ni hari-harilah kita minta maaf, bukan sahaja kepada ibu bapa kita, kepada orang-orang yang kita sayangi ni. Saya rasa inilah peluangnya untuk kita minta maaf, betul? Ataupun kumpul nanti pagi raya tu mintalah maaf, buatlah drama raya. Takut tak sempat sampai raya. Alamak, janganlah. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Fazli Abdul Aziz dan juga Kak Haiza Hanafi atas perkongsian pada hari ini. Harapnya ia dapat membuka mata kita dan juga pasangan kita kalau ada yang sedang menonton sekarang ni untuk lembut hatinya. Kalau kita diam, saya tanyalah kenapa. Sesekali tukarlah. Kalau selalu isteri yang masak lauk sahur pagi-pagi, suami kejut isteri, saya sayang dah siap dah atas meja semua. Ataupun tahun ni you nak baju raya berapa helai? Okey, tak apa. Kalau you belum buat pilihan sayang, you jangan merajuk-merajuk. Kita tengok Betty Fashion ni, you pilihlah sayang baju raya you nak. Silakan. Rizman Ruzaini sekali lagi menampilkan rekaan-rekaan baru bersempena dengan Aidilfitri yang bakal menjelma. Berkonsepkan pakaian spring summer yang diadaptasi dari koleksi sebelumnya, Rizman Nordin dan Ruzaini Jamil ingin mengetengahkan lagi koleksi busana Melayu yang pelbagai dari segi warna serta reka bentuk yang berbeza. Okey, kali ni memang kita buat dua koleksi. Satu memang macam apa yang Rozana cakap tu, kita ambil rentetan daripada koleksi Spring Summer kita. And then kita tambah lagi capsule collection supaya kita tahu macam masyarakat Malaysia ni mungkin bukan semua yang sukakan bidding-bidding, batu-batuan kan. Sebab tu kita buat juga capsule collection yang mana bersifat lebih timeless, lebih mudah untuk dipakai. Potongan ni kita ambil potongan kebaya, kurung kedah. Kita main benda-benda yang sangat basic dan sangat timeless lah kiranya macam tu. Rekaan baju yang lebih timeless dan masih mengekalkan reka bentuk busana Melayu seperti kebaya, baju kurung menjadikan ia antara pilihan utama si pemakai. Penggunaan jenis fabrik yang sesuai dan selesa juga antara ciri penting dalam setiap rekaan. Untuk material seperti biasa, material seperti chiffon adalah pilihan kami. Dan yang kedua adalah crepe premium. So material-material macam ni adalah bersesuaian dengan kita punya season, weather kita yang panas di luar. So agak sesuai lah. Bukan sahaja busananya tampak anggun dan menawan, malah seleksi pelbagai warna juga turut mencuri tumpuan dalam setiap koleksi kali ini. Pemilihan warna dia memang lebih besar range dia kali ni. Kalau kata koleksi mainline tu, kita ambil warna-warna yang memang daripada Spring Summer itu sendiri. Ada warna hitam, warna terracotta, warna turquoise, biru virus dan juga warna-warna pastel di dalam koleksi capsule itu. So basically memang kalau orang nak beli koleksi Rizman Ruzaini Couture Raya ni memang you guys ada banyak sangat pilihan macam tu.
Cantik bergaya di hari raya namun tidak keterlaluan dan mementingkan keselesaan. Bersesuaian dengan fashion terkini, koleksi-koleksi yang dipamerkan juga pastinya dapat menyuntik inspirasi kepada semua penggemar fashion untuk tampil lebih bergaya dan berkeyakinan. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAZ. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAZ sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang keempat pada tahun ini. Dan hari ini, Yana sangat-sangat berbesar hati untuk memperkenalkan tetamu kita yang seterusnya ini, iaitu Ustaz Hanafiah Abdul Malik yang merupakan ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah, hidup lagi. Alhamdulillah. Saya kalau jumpa dengan Ustaz ni memang suka dengan senyuman Ustaz. Sentiasa menceria. Okey, baik Ustaz. Hari ini nak bercakap tentang hanya kepadamu ku berserah. Mungkin Ustaz boleh mulakan dengan berkongsi tentang kenapa kita sebagai manusia ni dalam kehidupan kita pasti ada ujian walaupun berbeza-beza. Masya Allah, tabarakallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu moga kamu bertakwa. Ini ujian. Puasa ni satu ujian. Akidah puasa menyebabkan kita kena faham bahawa bukan makanan dan minuman yang menyihatkan kita. Ramadan tak Ramadan, puasa tak puasa, umat Islam tetap bertenaga bekerja. Tetap bertenaga untuk hidup. Sebab Allah ajar bukan makanan yang menghidupkan kita. Bukan makanan yang bagi tenaga pada kita. Bukan minuman yang menyebabkan kita sihat. Tapi Allah. Dan kemudiannya ujian puasa. Menahan diri. This is the real test. Betul. Kita boleh je minum sambil ambil uduk tu minum air kan. Pergi ke tandas ambil air minum. Orang tak tengok kita goreng Maggi ke apa ke. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Tapi Allah uji kita. Sama ada kita jujur dengan Allah ataupun tidak. Betul. Jujur dengan diri kita tidak. Ini adalah ujian. Bila ditanya kenapa kita diuji, jawapan dia Ustaz rangkumkan dan mudahkan. Formula dia aku. Allah boleh uji siapa yang Allah nak uji. Sebab Allah Tuhan kita. Betul. Aku ni, yang pertama azab. Azab. Kita diuji kerana kita ni memang menentang agama Allah. Kita menentang Allah Ta'ala. Kita segala hukum dia, Allah azab kita. K adalah kafarah. Kafarah ni cuci dosa. Mungkin saya sakit, kanser, sebab Allah nak cuci dosa kita. Dan last kali, ujian. Ujian ni apa dia? Ujian ni Allah nak naikkan darjat kita. Baik. Kan nak rapat dengan dia. Supaya lebih banyak aku uji, lebih seronok Allah mendengar rintihan kita padanya. Allahu Akbar. Itu sebab kita diuji. Wallahu a'lam. Dan memang takkan lari. Setiap insan itu pasti ada ujian yang tersendiri. Tetapi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bagaimana kita sebagai hamba-Nya ni kan nak mengadu dengan cara yang terbaik kepada Sang Pencipta. Hanya kepada Allah kita berserah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu perkataan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita tengok penduduk Gaza pada hari ini, mereka diuji dengan ujian yang berat. Kelaparan, kebuluran, wabak penyakit yang merebak dan kemudiannya kehilangan tempat tinggal, kematian ibu dan ayah, anak yatim yang ramai. Apa berlaku? Masya Allah, tabarakallah. Mereka diuji dan mereka melafazkan perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah mereka berserah dengan menyebut Allah sebaik-baik penolong. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, berinfak juga adalah salah satu cara bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan dan juga sebenarnya untuk mencuci dosa-dosa yang kita ada. Benar. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Berinfak. Kelebihan bersedekah
terutamanya dalam bulan Ramadan, pahalanya berganda-ganda. Sebab tu Ustaz pesan, bagi duit raya dalam bulan Ramadan. Dan Masya Allah, besar pahalanya berbanding bagi duit raya ketika hari raya. Secara ringkas, mari kita sama-sama berinfak untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Kita sedang buat satu projek, iaitu projek Pusat Kecemerlangan Pendidikan, di mana kita ada satu tanah dan kita akan bangunkan sekolah rendah, sekolah menengah, dan kita ada asrama lelaki, asrama perempuan, surau dan masjid. Dalam masa yang sama, Masya Allah, Tabarakallah, kita perlukan sebanyak 25 juta dan penonton telah bagi bantuan orang ramai dah ulurkan sebanyak 2 juta. Kita perlukan lagi 23 juta. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, dekat sini kita telah beroperasi daripada tahun 2011. Kita telah melahirkan ramai hafiz-hafiz Quran yang profesional. Ada yang dapat melanjutkan pelajaran ke universiti, ada juga yang dapat melanjutkan pelajaran ke Mahat Tahfiz yang lain. Contohnya Mahat Tahfiz Ulul Albab, Embarrassing Ulul Albab. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Hubungi kami segera. Ini bukan skema, ini adalah kenyataan dan perjuangan yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, satu perkara yang Ustaz nak sampaikan, iaitu rebut peluang ini sementara masa masih ada. Ramadan sekarang ada ni, infak sekarang. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dengan berinfak, kita akan mencuci dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu apa dia? Sedekah itu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Masya Allah. Rebut peluang sementara masih berbaki 26 hari lagi di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Infak di jalan Allah, insya-Allah akan ada rezeki untuk kita. Dan dalam rezeki kita tu pun, Ustaz, ada rezeki orang lain. Itu yang perlu kita ingat. Baik Ustaz, saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik selaku ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Salam Ramadan, salam untuk keluarga. Semoga berjumpa lagi. InsyaAllah. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti berehat seketika. Sekejap lagi saya akan kembali bergabung bersama Fiza Sabsyahan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Kalau bercakap tentang wanita ni memang cukup istimewa lah, kerana kadang-kadang wanita ni mampu untuk melakukan pelbagai perkara dalam satu masa, tidak kira apa jua situasi dan juga keadaannya. Hari ini kami bawakan kepada anda dua rakan pemandu Grab. Yang mana mereka ni ada kisah dan cerita mereka yang tersendiri yang dapat memberi inspirasi kepada kita. Kita bersama dengan Nur Asma binti Omar. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan juga Sharifah Zahira. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanyakan kepada Sharifah dahululah. Mungkin Sharifah boleh kongsikanlah, boleh sedikit tentang diri Sharifah dan apa sebenarnya yang membuatkan anda terfikir untuk menjadi seorang rakan penghantar Grab? Okey, nama saya Sharifah. Pada tahun 2012, saya tak berapa sihatlah. Saya kemalangan jalan raya. So sejak itu saya bila dah pulih daripada kemalangan tu, saya dah cuba untuk cari pekerjaan, tapi memang agak sukar sebab saya kategori OKU. So dari situ saya dapat mula daripada Grab. Okey, saya cuba untuk apply masa tu daripada 2018 sampai 2020, kiranya saya part time lah masa tu. Part time saja. Lepas tu sekarang ni daripada 2020 sampai 2020 sekarang dah full time dah. Alhamdulillah. Kemalangan apa tu kalau boleh dikongsikan? Saya kemalangan jalan raya. Dia menyebabkan? Menyebabkan saraf saya cedera. Okey. Tapi tetap ingin bekerja? Yes. Masya Allah, hebatnya. Okey. Alright. Okey. Mungkin Asma boleh kongsikan sedikit tentang diri Asma dan juga apa sebenarnya perkara yang mendorong Asma untuk jadi rakan penghantar Grab ni? Nama saya Nur Asma binti Omar. Dah 2 tahun dengan Grab. Dorongan saya untuk jadi rakan Grab, saya ada GERD, pesakit GERD. So bila sakit GERD ni dapat mengurangkan bila saya buat Grab. Kurang stres lah sebab kadang-kadang kita fikir banyak dan sebagainya kan. Okey. Tapi nak tanya sendirilah kepada Sharifah sendiri. Bila kita cakap tentang #SisBoleh, dan bagaimana sebenarnya perkara ataupun inisiatif ini membantu Sharifah sendiri dalam memainkan peranan penting sebagai rakan pembantu Grab? Bagi saya, SisBoleh ni bermakna anda boleh. Semua wanita kat luar sana mesti boleh lakukan. Macam saya, bagi wanita kat luar sana yang berani memandu, cubalah.
Cuba dulu, rasa dulu. Mula-mula memang takut. Mula-mula takut, lama-lama dia akan, keberanian itu akan datang sendiri. Sharifah, apa yang membuatkan anda rasa macam begitu kuat dan terdorong untuk bangkit bekerja? Sebab kadang-kadang ada orang ni kita rasa macam tak boleh begini, kurang begini dan sebagainya. Tapi anda mempunyai masalah sebegini tapi tetap bangun, bangkit, kena dengan #SisBoleh ni untuk berusaha mencari rezeki sendiri. Sebab saya dari dulu memang suka bekerja. Sebab masa saya form 4 saya dah start part time. So memang saya tak boleh hidup tanpa kerja, saya mesti bekerja. So saya rasa macam Grab ni dia masa dia fleksibel. So macam saya ada kategori, saya ada kesampingan. Saya ada kesan sampingan. Kadang-kadang bila saya rasa sakit, saya cuti. And then bila saya rasa okey, saya on lah, kita panggil cedok lah. Ini kelebihannya bekerja bersama dengan menjadi rakan pengantar Grab ni. Waktunya adalah fleksibel dan sebagainya. Saya kena ambil semangat awak ni untuk saya lebih bersemangat lah. Dan mungkin Asma juga boleh kongsikanlah. Kalau kita lihat kadang-kadang kita ni ada turun naiknya kan kehidupan kita ni. Kalau ada sebarang nasihat ataupun ingin anda kongsikan sesuatu kepada wanita-wanita yang sedang menonton ketika ini, kalau mereka juga ingin mempertimbangkanlah kan untuk menjadi seorang sebahagian daripada pekerja Grab ni. Bagi saya kalau kata contoh wanita-wanita dekat luar sana yang ingin join Grab, kalau rasa dia niat nak buat untuk menjana pendapatan dengan Grab, teruskan, cuba, and then keberanian tu akan datanglah secara tiba-tiba. Saya pun ambil sikitlah keberanian tu. Okey, Sharifah, saya nak anda kongsikan juga kepada penonton. Saya kira penonton-penonton, wanita-wanita yang sedang menonton ketika ini, mungkin mereka pun rasa teruja dengan semangat yang anda dua kongsikan ini. Sharifah mungkin boleh kongsikan, mula-mula nak jadi rakan penghantar Grab ni, ada tak cabaran dia? Ada. Ada. Mula-mula saya bawa Grab ni, mula-mula masa tu rasa takut. Sangat takut. Masa tu saya buat part time je, saya buat 2 job. 2 jam. Saya first time saya buat Grab, saya buat 2 jam. Masa tu petang. Saya bawa lah mula-mula macam tak kenal. Mula-mula memang takut. Lepas tu lama-lama rasa seronok. Daripada 2 jam jadi 3 jam sampai sekarang part time, kadang-kadang sampai malam pukul 10. Tu dia. Dan saya pula kan, kalau saya sendiri sebagai seorang penumpang kan, saya pun lebih selesa kalau saya bersama dengan pemandu wanita. Tapi mungkin Sharifah jugalah nak kongsikan sesuatu kepada penonton kita bahawa bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang wanita ni, tak kira apa juga sabaran kita, apa juga mungkin situasi kita ni semua #SisBoleh. Kita kongsikan kepada penonton. #SisBoleh ni semangatnya. Semangat ni dari segi iskomen lah. Kalau dulu kita kerja selalu tiap-tiap bulan kita gaji kan. So bawa Grab ni kita hari-hari pegang cash. Itu yang seronok. Mula-mula itu yang seronok. Kita pegang cash and then kita nak beli apa, kita beli. So ada saving sikit dari situ. Membantu ekonomi family lah, keluarga. Mungkin Asma pun boleh kongsikan juga kepada penonton lah. Kalau ada yang sedang menonton ketika ini buntu, rasa kecewa, sedih, tak tahu nak buat apa wanita ni kan. Bagaimana mereka juga boleh bangun dan juga bangkit. Lagi-lagi kalau kita tengok Grab ni ada hashtag dia, #SisBoleh. Kalau bagi saya bagi dekat wanita-wanita di sana bangkit dan bangun untuk teruskan Grab lah. Okey, bangkit dan terus bangun dan terus berusaha insya-Allah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Sharifah dan juga Asma. Rasa nak peluk je dua ni kerana ada semangat yang sangat besar dan inilah juga inspirasi kepada wanita-wanita yang sedang menonton ketika ini. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini bersama dengan Uyainah. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Dan yang ada sesuatu yang nak war-warkan bersama dengan anda. Terus dengarkan Cool 101 di mana sahaja anda berada melalui frekuensi atau di aplikasi Audio Plus untuk pelbagai kejutan dan hadiah menarik menanti anda dalam Cool Ways Giveaway.
Okey, itu daripada Cool 101. Ini kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Ini bagi penonton-penonton setia drama di TV3. Okey, ini apabila kesetiaan dan kesucian cinta seorang isteri dikhianati, sakitnya hati. Apakah hubungan itu masih lagi perlu dipertahankan? Dan jangan lupalah untuk saksikan Wanita Syurga, lakonan hebat daripada Reza Rosli, Siti Khadijah dan juga Rina Diana. Bermula 15 Mac, iaitu hari ini. Hari ini Yalah, betul. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 6.58 petang di slot Akasia TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Cerita ni best tau. Ya ke? Janji. Awak boleh tanya hari ni tarikh berapa bulan hari ni bermula 15 Mac. Okey, Wanita Syurga. Pastikan temu janji anda bersama dengan slot Akasia bermula pada malam ini. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada anda sekali lagi. Terima kasih kepada yang menghantarkan komen, memberikan pendapat, meluahkan curhat bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Kalau yang masih lagi belum follow kami, boleh teruskan klik butang follow tu di akaun Instagram, TikTok, Facebook, follow je. Okey, tapi itulah kadang-kadang kan kita ni kita promote kadang-kadang kita bukan apa kita tak naklah berharap sangat. Sebab kadang-kadang penonton ni tak ada pun nak follow kita walaupun sebenarnya konten kita best lah. Konsep dia jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda hari Isnin nanti. Sebab kadang-kadang dalam apa saja situasi kita tak boleh meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Kadang-kadang kita dah usaha tapi selebihnya kita kena berserah dan juga berdoa kepada Yang Maha Esa. Betul tu. Dan esok rakan-rakan kami akan kembali dengan topik jangan terlalu Isnin. Jangan terlalu. Awak tahu tak dalam kepala saya kan tiba-tiba ada lagu yang aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap. Tiba-tiba awak cakap esok silap saya. Okey. Selamat berhujung minggu. Luangkan masa yang ada ini bersama dengan insan-insan anda sayangi. Kalau sibuk macam mana, cubalah untuk berbuka puasa ataupun bersahur bersama dengan ahli keluarga. Nanti awak buka puasa dengan saya? Boleh, insyaAllah. Okey, bye. Stay safe semua. Assalamualaikum. Suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?